mungkin daripada awak yang cikgu belum semak, awak bersabarlah tunggu cikgu semak. Sabar. Okey, sebab ni macam tu. Setiap kali awak hantar latihan, bagi tahu dengan ibu bapa awak, kalau macam awak dah siap satu muka surat kan, kalau cikgu bagi contohlah cikgu bagi 5 muka surat. Hari ni awak buat satu muka surat, awak dah siap. Yang muka surat kedua, ketiga, keempat dan kelima tu awak nak buat esok. Boleh, tak ada masalah. Tapi hantar dulu muka surat pertama. Okey, muka surat yang awak dah siap tu awak hantar dulu. Dah cikgu terkejut kelak nerima sampai 10 muka surat, 14 muka surat sekali cikgu nak semak. Okey, kalau seorang hantar 14 muka surat tak apa. Tapi kalau 2, 3, 5, 10 orang, 15 orang sekali hantar 10 muka surat, 12 muka surat, cikgu pun pening juga. Okey, jadi minggu lepas cikgu dah pesan, kalau dah siap, hantar saja. Okey, satu muka surat pun awak hantar. Esok awak hantar lagi, lusa awak hantar lagi pun boleh. Tapi kalau awak nak hantar sekali pun cikgu tak boleh nak cikgu tak boleh nak halang. Okey, tapi pastikan hantar dalam bentuk gambar. Jangan dalam bentuk PDF. Kalau PDF cikgu tak dapat nak semak. Okey? Sebab kalau hantar guna PDF, cikgu kena semak guna apps. Jadi agak lambat sikit untuk cikgu semak lagi. So, better guna gambar dalam bentuk gambar. Okey, kita akan ulang kaji bagaimana hendak menjawab darab dan juga bahagi. Okey, dalam bentuk lazim dan juga dalam bentuk letis dan juga pagar. Okey, so, okey, nampak tak skrin cikgu? Nampak? Nampak. Okey. Nampak. Okey. Nampak. Jangan risau. Cikgu boleh nampak awak kat tepi ya. Okey. Now, kita akan mulakan dengan darab. Okey. Kita akan okey. Okey. Tutup mic awak. Okey. Kita akan mulakan dengan darab. Okey, kita akan mulakan dengan darab Okey, kalau contohnya cikgu ada soalan, okey, 132. Kecil gila kah? Saya ada slide-nya. Siapa yang Kami saya nampak slide-nya. Siapa yang tak nampak? Masih ada. Siapa yang tak nampak? Yang lain tu nampak slide cik? Nampak. Nampak cikgu. Nampak. Okey. Tutup mic. Yang tak nampak, rejoin. Kena rejoin balik. Okey, yang tak nampak tu kena rejoin balik. Okey, kalau kita tengok dekat sini, okey. Contohnya kita nak buat darab dulu darab. Tengok tulisan cikgu dah cantik kan? Macam sebelum tu cikgu tulis buruk kan? Sekarang tulisan cikgu dah cantik sikit. Okey, so sekarang kalau cikgu ada soalan 143. Okey, darab dengan 4. Okey, kita buat darab. Okey, cikgu akan tunjukkan dua cara. Yang pertama kita akan gunakan bentuk lazim darab dan juga yang satu lagi kita akan gunakan bentuk letis. Okey, kaedah letis. Okey, kita mula bentuk lazim dulu. 143. Okey, siapa yang on mikrofon tu? Afia, Afina. Okey, ibu lah belagu time cikgu kelakar. Kalau awak belagu, siapa nak dengar? Awak menyanyi, tak ada orang dengar. Awak tak boleh dengar. Dengarlah. Okey, jadi sekarang kalau darab, kita akan darabkan satu persatu nombor ni. Okey, dengan nombor yang di bawah. Okey, kita akan mulakan dengan darabkan 3 dengan 4 dahulu. Okey, bila kita darabkan 3 dengan 4, kita tahu kita akan gunakan sifar 4, betul tak? Okey, sifar 4, darab 4. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini ekornya. Okey, jadi siapa yang dah hafal sifar untuk buat tulang ikan ni sangat mudah. Atas mula dengan sifar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bawahnya adalah sifar darab 4, sifar 1 darab 4, 4, 2 darab 4, 8, 3 darab 4, 12, 4 darab 4, 16, 20, 24, 28, 8 darab 4, 32 dan 36. Jadi 3 darab 4, 3 darab 4 ini. Okey. 3 darab 4 sama dengan 12. Jadi 2 dekat bawah, 1 bawa naik atas. Tambah 1 Okey, sekarang kita akan darabkan nombor di rumah sah pula. Pun sama, kita akan darabkan dengan 4. Darabkan yang ini pula. Satu persatu Satu persatu, nombor yang atas tu satu persatu darab dengan bawah. Okey, ingat darab dahulu kemudian barulah awak tambah. Jadi 4 darab 4 ini.
4 darab 4 ini. Okey, jadi 4 darab 4 jawapannya 16. 16 tambah 1 jangan lupa. 16 tambah 1, jadi jawapannya 17. 7 di bawah, 1 bawa naik ke atas. Okey, seterusnya. Kita darabkan rumah ini pula. Darab dahulu baru tambah. Okey, yang ini tambah ha. Okey. So 1 darab 4 adalah 4. Tambah 1 jangan lupa, jawapannya 5. So jawapannya 572. Itu adalah kaedah bentuk lazim biasa. Kalau bentuk lattice, okay, kita buat bentuk lattice ha. Okey. Bentuk lattice kita akan susunkannya dalam bentuk L. L terbalik macam ni. Okey. Nombor yang banyak di atas. So dekat sini ada 1, 4, 3. Okey, sini darab. Okey, 4 dekat sini. Nombor yang sikit tu di bawah sini. Okey, dan pastikan buatkan garisannya. Okey, buat garisan. Okey, kita buat garisan. Untuk garis, sini pun garis, sini pun garis. Okey, buat garisan. Kemudian, okey, selepas kita buat garisan untuk pisahkan setiap nombor tu, kita kena buat garisan dari petak hujung ke hujung. Okey, buat garisan dari sini ke sini. Buat garisan dari sini ke sini. Sekarang kita akan darabkan satu per satu. Okey, kita darabkan satu per satu. Okey, kita akan darabkan 3 darab 4. 3 darab 4 kita tahu 12. Jadi cara tulisnya 1 dekat sini, 2 dekat sini. 12. Okey, seterusnya kita darabkan 4 darab dengan 4. Jawapannya 16. Jadi 1 dekat sini, 6 dekat sini. Sekarang kita akan darabkan 1 dengan 4. 1 darab 4 jawapannya 4. Jadi sifar 4. Dan sekarang apa yang kita nak buat dengan kaedah lattice ni adalah kita akan warnakan mengikut petak condong. Okey, kita akan warnakan mengikut petak condong. Ini petak condong. Okey, satu petak condong. Nampak ah daripada garisan ini ke garisan yang sebelah sini, ini adalah satu petak condong. Okey, petak condong yang seterusnya, ini pula daripada garisan ini ke garisan ini adalah petak condongnya. Yang condong yang sengit macam ni. Okey, kita akan tambahkan yang dalam petak condong ni nanti. Okey, petak condong yang seterusnya. Yang ini pula daripada sini, garisan ini dan garisan ini. Jadi ini adalah petak condongnya. Cikgu siap warnakan dah ni. Okey, kemudian petak condong yang seterusnya adalah yang terakhir ni. Yang saya dah geng kita hanya seorang je. Okey. Selepas kita kenal pasti petak condong, kita akan tambahkan. Bila awak tambahkan, awak kena tulis jawapannya. Tulis jawapannya dekat bawah. Okey, ini. Okey, mulakan dengan yang hujung ni. 2 saja kan, tak ada nombor lain kan? Okey, seterusnya yang hijau ni pula. Tambahkan dia. 6 tambah 1, jawapannya 7. Letak dekat bawah tu. Okey. Seterusnya yang ini pula 4 tambah 1 sama dengan 5. Letak dekat bawah. Okey, yang ini sifar. Jadi bacanya mula daripada tepi tu. Mula daripada sebelah kiri tu. Okey, sifar 572. Oleh kerana sifar dekat depan tu tak bernilai, jadi jawapannya 572 sama. Okey? Boleh? Boleh? Itu adalah darab. Sekarang kita nak buat bahagi. Okey, kita nak buat bahagi pula. Okey. Okey. Sekejap ah. Okey, sekarang kita nak buat bahagi. Okey, soalan cikgu adalah 342 bahagi dengan 3. So, kita akan gunakan sifir 3. Okey, cikgu buat siap-siap dulu. Sifir 3-nya. Darab 3. Sifar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dah hafal sifir, saya dah susahnya nak buat tular ikan tu. Jadi sifar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sifar darab 3. Sifar 1 darab 3, 3, 2 darab 3, 6, 3 darab 3, 9. Senang aja, mudah hafal sifir. Si perlu nak kira lagi. 21, 24, 27. Okey, sekarang bentuk lazim bahagi. Okey, ini bentuk lazim bahagi. 342 bahagi dengan 3. Okey, kita akan buat satu persatu daripada depan. Kita akan tengok 3 dulu. Oleh kerana 3 ini di bawah. Jika kita tengok dekat sini,
dekat bawah. Okey, dekat bawah. Mana 3? Ada kan yang ini 3? Kalau tak ada, awak kena cari nombor yang lebih kecil tetapi dekat dengan 3. Okey, jadi atasnya berapa? Ingat, up to 2. Atas, bawah, tolak, turun. Atas dulu, 1. Jadi 1 letak di atas. Bawah, 3. 3. Tolak. Okey, sifar. Kemudian turunkan. Okey, turunkan, salin balik. Turunkan satu persatu. Jangan awak turunkan 42, dua sekali, simok. Turunkan satu persatu. Awak turun tangga pun awak turun satu-satu kan? Saya dah awak turun sampai 10 tangga sekaligus. Jadi turunkan satu persatu. Sama dengan konsep awak turun tangga. Okey, supaya awak tak jatuh. Sama juga macam konsep pagi ni, turunkan satu persatu supaya awak tak tersilap nombor. Jadi 4. Sekarang cari 4. Ada tak 4 dekat bawah? Tak ada. Kalau tak ada, ambil nombor yang lebih kecil daripada 4. Inilah. Lebih kecil dan dekat. Jadi atasnya 1, bawahnya 3, tolak. 4 tolak 3, 1. Dan turunkan nombor seterusnya. Sekarang awak ada nombor 12. Cari dekat bawah ada tak 12? Ada. Bulatkan terus. Atas 4, bawah 12, tolak, sifar. Jadi jawapannya 114. Okey. Itu adalah kaedah bentuk lazim, kaedah bagi panjang. Kalau kita guna kaedah pagar, okey. Sama juga 300. Kaedah pagar awak jarakkan sikit jarak antara setiap digit tu. 342. Kenapa cikgu suruh jarak? Supaya awak ada cukup ruang untuk mengira. Okey, kemudian apalah baginya tu. Bahagi. Dan kalau guna kaedah pagar ni adalah elok sekiranya awak buat pembahagi. Okey, setiap nombor ni awak bahagikan. Buat garisan pembahagi. Okey, buat garisan pembahagi. Buat garisan macam ni, siap-siap. Okey, siap-siap. Bahagikannya supaya awak tidak keliru ketika awak nak naikkan nombor nanti. Okey, jadi kita akan guna warna hijau. Boleh warna hijau? Okey, so dekat stop berapa tak? 3. Bagi 3. Okey, so sama juga. Cari dekat, ini dekat bahagian bawah. Kita buat dari depan. Ini dekat bahagian bawah. Cari dekat bahagian bawah tu 3. Ini kan. So atas dia 1. Bawah 3. Tolak. 3 tolak 3. Sifar. Oleh kerana dia sifar. Jadi tak ada apa-apa yang awak nak bawa naik ke atas ni. Kalau bawa naik pun sifar. Tetap jadi sifar 4. Okey, sekarang awak ada nombor 4. Cari dekat bawah ni 4. Okey, kalau tak ada, cari nombor yang lebih kecil dan paling dekat dengan 4. Yang ini juga. Jadi atasnya 1, bawahnya 3, tolak. 4 tolak 3, 1. Jadi 1 inilah yang awak akan bawa naik nanti. Letakkan di sebelah 2. Sekarang awak ada 12. Sekarang cari 12 dekat sini. Ini 12. Ini kan 12 kan? Ya Allah, conteng. Jadi atasnya 4, bawahnya 12. 12 tolak 12, jawapannya sifar. Jadi samakan jawapannya. Ini 114. Kalau guna kaedah bagi panjang pun awak dapat jawapan 114. Cumanya bila awak guna kaedah pagar ni, tolong jarakkan antara digit tu supaya awak ada cukup ruang untuk tulis nombor yang bawa naik ke atas tu. Okey, bezanya kaedah bahagi bentuk lazim biasa awak bawa turun ke bawah kan. Untuk bahagi kaedah pagar, awak akan bawakan dia naik ke atas. Macam ni. Okey, samalah kenanya dinamakan kaedah pagar sebab bentuknya macam pagar. Kan selalu pagar kita lukis macam tu. Macam tu. Macam tu. Kan dalam lukisan awak macam ya pagar. Betul kan? Samalah macam ni. Pagar. Sebab itu dinamakan kaedah pagar. Okey, boleh? Okey. Itu adalah sedikit ulang kaji untuk darab dan juga bahagi. Sebab cikgu tahu ada yang masih belum lagi mahir dengan kaedah darab dan juga bahagi ni. Cumanya kena praktis lebih Praktis lagi. Praktis make perfect. Buat latihan banyak sikit. Okey, semua latihan yang cikgu bagi tu buat dan hantar. Okey, seterusnya. Kita akan masuk kepada kejap okey. Boleh nampak slide cikgu kan? Tahu. Okey. Sekejap
Okey, nampak? Jadi hari ini apa yang kita nak buat adalah kita nak mereka cerita untuk operasi darab dan juga bahagi. Kita dah pernah buat mereka cerita untuk operasi tambah dan juga tolak sebelum ini. Kita pernah buat. Okey, apa kepentingan sebenarnya mereka cerita ini? Okey, kepentingannya adalah untuk awak memahami sesuatu cerita. Kalau awak boleh mereka cerita, nanti apabila diberi soalan dalam bentuk cerita ataupun bentuk ayat-ayat, awak boleh faham dengan sangat mudah. Okey, penting untuk memahami cerita untuk menjawab soalan penyelesaian masalah. Tahu kan penyelesaian masalah yang ada apa tulisan panjang-panjangnya, cerita-cerita. Pada suatu hari Pak Abu membeli 2 ekor kambing, esoknya dia beli lagi 2 ekor kambing. Berapa jumlah kambing yang dia ada semuanya? Itu adalah soalan penyelesaian masalah. Okey, boleh? Okey, itu pentingnya. Kita kena tahu reka cerita dahulu, kemudian barulah kita boleh selesaikan masalah. Okey? Jadi apa yang kita nak buat hari ini, cikgu akan ulang balik bagaimana untuk mereka cerita. Kemudian kita akan, cikgu akan bagi awak apa itu kata kunci untuk darab dan juga bahagi. Kemudian kita akan tengok beberapa contoh dan last sekali, selepas kita tengok contoh, awak akan buat beberapa soalan. Awak akan reka cerita, awak akan type di bahagian komen nanti. Nanti cikgu buka. Okey? Dan kita tengok cerita-cerita siapa yang kita boleh pilih untuk kita masukkan dalam PowerPoint cikgu. Okey? Kemudian kita akan, cikgu akan bagi awak satu soalan, satu cerita. Awak kena cari apa kesalahan dalam cerita tersebut. Okey? Okey? Okey. Ini apa yang cikgu bagi tahu tadi. Kenapa kemahiran mereka cerita ini penting? Kemahiran ini penting untuk memastikan awak memahami cerita. Untuk kita... Sekejap. Kejap. Okey, tunggu sekejap. Cikgu set up dulu. Okey. Okey. So, okey. Pentingan mereka cerita ni adalah untuk awak memahami cerita. Apa kepentingan memahami cerita? Supaya awak boleh menyelesaikan soalan penyelesaian masalah nanti. Ya, kita tangkaplah. Okey, jom kita mulakan. Yang pertama, apa yang perlu awak tahu untuk mereka cerita? Apa yang perlu kita lakukan? Okey, yang pertama, kita kenal pasti nombor yang terlibat. Apa nombor yang terlibat? Contohnya dalam soalan tu 20 bahagi 5 sama dengan 4. Okey, contohnya 20 bahagi 5 sama dengan 4. So, awak kena pasti bahawa dalam soalan ini ada nombor 20, okey, ada nombor 5 dan juga ada nombor 4. Okey, dan semua nombor yang ada dalam ayat matematik itu awak kena masukkan dalam cerita. Okey, dan dalam cerita itu awak tak boleh tanya soalan. Jangan tanya soalan yang mesti bercerita, bukan tanya soalan, bercerita. Okey, yang kedua, kenal pasti operasi yang terlibat. Okey, yang ini, apa operasi yang terlibat? Kalau dia darab, kenal pasti dia darab. Kalau dia bahagi, awak kenal pasti dia bahagi. Apa kepentingan untuk mengenal pasti dia darab ataupun bahagi ni adalah untuk kita memilih kata kunci yang sesuai untuk digunakan dalam cerita tu nanti. Okey. Yang ketiga, kita kena kenal pasti objek dan karakter yang terlibat. Okey, dan karakter dan objek yang terlibat hendaklah sesuai dengan nombor yang diberikan dalam ayat matematik. Yang ini cikgu dah pernah bagi tahu dulu. Okey, kalau nombor tu besar, okey, contohnya dalam 3,000 bahagi 10 sama dengan 300. Takkanlah awak nak buat cerita awak makan donat. Saya makan 3,000 donat. Setiap hari ini saya makan 3,000 donat. Esok saya makan 3,000 donat. Okey? Jadi, pemilihan
karakter. Okay, boleh tolong off mikrofon. Siapa tu? Rehan? Rehan? Ada. Oi. Rehan? Okay. Jadi, okay, pemilihan objek ataupun karakter yang digunakan tu mestilah sesuai dengan nombor. Okay, boleh? Boleh? Okay. Kalau nombor yang besar, macam 100 ke 200, 300 tu kita boleh guna karakter murid-murid di sekolah, kan ada ramai. Pengunjung-pengunjung di sebuah pameran, kan selalunya pengunjung tu ramai. Ataupun kita boleh guna bilangan penumpang dalam kapal terbang. Okay, itu adalah contoh-contoh karakter ataupun objek untuk nombor yang besar. Kalau nombor yang kecil tu kita boleh guna macam berapa mainan yang kita ada, berapa buku yang kita baca, macam tu. Okey? Okey, kemudian yang keempat, kita kena pilih kata kunci yang sesuai. Okey, kalau dia operasi darab, kita pilihlah kata kunci darab. Kalau dia operasi bahagi, kita pilihlah kata kunci yang bahagi. Salah ejaan dah Cikgu Stok T, bertepatan. Okey. Okey? Okey. Ingat jangan tanya soalan. Kita nak bercerita. Jangan tanya soalan. Kata kunci untuk darab. Jumlah. Kenanya jumlah. Sebab selalunya kan cikgu pernah ajar sebelum tu. Okey. Tambah, kawannya darab. Okey. Darab, kawannya tambah. Okey. Kita jumpa kata kunci jumlah ini untuk operasi tambah, betul tak? Jadi pun kita kan tahu dalam darab kan kita ada tambah berulang. Jadi kata kunci jumlah ini pun kita gunakan dalam operasi darab. Okey. Kemudian kita ada perkataan setiap. Setiap itu untuk menunjukkan bahawa sesuatu nombor tu berulang. Sesuatu benda tu berulang. Contohnya, setiap hari saya makan 30 biji pil. Pil apa? Saya makan 30 biji setiap hari. Maksudnya hari ini saya makan 30. Esok pun saya makan 30. Lusa pun saya makan 30. Ataupun setiap hari saya pergi ke sekolah. Maksudnya hari ini saya pergi sekolah. Esok saya pergi sekolah. Lusa saya pergi sekolah. Tulat pun saya pergi sekolah. Okay, jadi perkataan setiap itu digunakan untuk menunjukkan sesuatu itu berulang-ulang-ulang kali. Okay, kenanya perlu setiap sebab kita tahu bahawa untuk darab adalah nya berulang, nombornya berulang. 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3. Okay? Okay. Kali, kali ni selalunya mak-mak yang selalu guna. Okay, bapak-bapak kita selalu guna 2 kali 3. 3 kali 3. Kali ni juga sama maksud dengan perkataan darab. Okay. Kata kunci seterusnya adalah daripada suatu kuantiti menjadi banyak. Okey, ini untuk kita mengenal pasti operasi darab. Okey, daripada yang ini selalunya kita gunakan untuk pecahan ataupun peratus. Yang macam tu tu cikgu bagi tahu aja. Okey. Contohnya 3/4. Maksudnya 3/4 daripada 100. Ini yang kita namakan sebagai daripada. Okey, awak belum belajar lah. Belum cikgu just bagi tahu saja. Okey, ingat, mesti ada perkataan sama banyak. Sebabnya nombor yang berulang-ulang. Darab itu nombor yang berulang-ulang. Ditambah berulang-ulang. Nombor yang sama. Hari ini saya makan 3. Esok saya makan 3. Lusa pun saya makan 3 ekor ayam. Banyak ayam saya makan. Jadi sama banyak setiap hari saya makan benda yang sama. Okey, luas. Kalau untuk luas pun kita akan gunakan operasi darab. Ini awak belum belajar. Kelak saya ajar. Okey. Luas adalah P darab L. P itu panjang, L itu darab lebar. Okay, isi padu ni pun sama. Panjang darab lebar darab tinggi. Itu nanti awak belajar. Okay, itu adalah kata kunci untuk darab. Okay. Seterusnya, kata kunci untuk bahagi. Kita tahu kalau operasi bahagi tu kita kongsi sama banyak. Okay. Contohnya kita beri sama banyak, kita agih sama rata. Jadi kata kunci yang pertama adalah diagih sama rata. Pun ada perkataan setiap. Contohnya saya berkongsi sama banyak dengan setiap orang kawan saya. Saya ada 2 orang kawan. Setiap orang, maksudnya sama banyak setiap orang tu berulang-ulang. Okey. Jadi baki. Baki ni pun digunakan dalam operasi tolak. Dan awak tahu bahawa cikgu pernah ajar bahagi kawannya tolak. Okey, bahagi kawannya tolak. Okey. Jadi dalam bahagi pun ada baki. Purata. Ini adalah yang awak akan belajar nanti waktu awak tahun 4 ataupun tahun 5. Cikgu bagi tahu aja. Okey. Sama banyak. Sini ada perkataan sama rata. Okey. Sini pun ada perkataan sama banyak. Okey. Bahagianya mesti sama banyak.
Okey. Daripada kuantiti banyak nak cari satu. Okey, contohnya daripada 3,000 buah durian diagihkan sama banyak ke dalam 40 bakul. Dalam satu bakul tu ada berapa biji buah durian? Nah, daripada banyak-banyak buah durian tadi, kita letak dalam bakul-bakul-bakul, kita nak cari dalam satu bakul tu ada berapa? Itu yang dimasukkan dengan dari kuantiti yang banyak nak cari satu. Okey, itu adalah kata kuncinya. Okey, seterusnya, okey, kita reka cerita. Okey, kita buat yang tu cikgu beri contoh. Yang kedua ayat pun cikgu beri contoh. Yang ketiga dengan yang keempat lah awak cuba. Okey, sekarang cikgu ada 29 darab 4 sama dengan 116. So, kena pasti nombor dulu. Kita ada nombor 29, kemudian kita ada 4, kita ada 116. Okey, sekarang kita nak pilih karakter. Karakter apa yang sesuai kalau nombor 29 dengan 4 ini? Kita gunakan kelas lah contohnya. Dalam satu sekolah ada 4 kelas. Ada 4 kelas. Okey, setiap kelas ada 29 orang murid. Jadi kata kunci yang cikgu nak pilih adalah jumlah. Jumlah. Cikgu nak pilih kata kunci jumlah. Jadi jumlah setiap murid, jumlah semua murid dalam 4 kelas tu adalah 116. Senang aja. Okey, cikgu tulis Okey. SK Kampung Gigi. SK Kampung Gigi ada 4 kelas. Okey. Setiap kelas ada 29 orang murid. Okey. Jumlah murid ialah 116 orang. Awak tengok Okey, awak tengok dekat sini. Okey. 29 cikgu ada. Cikgu dah sebut dah 29 dekat sini. 4 cikgu dah sebut dah 4 dekat sini. 116 cikgu dah sebut dah 116 dekat sini. Okey. Kata kunci cikgu guna kata kunci jumlah. Dan juga cikgu ada kata setiap untuk menunjukkan bahawa setiap kelas itu ada bilangan murid yang sama. Kelas yang pertama ada 29, kelas yang kedua ada 29, kelas yang ketiga pun ada 29, kelas yang keempat pun ada 29. Okey, jadi inilah cerita yang cikgu dah buat. Dan kalau awak tengok dekat cerita ni, tak ada pun dia menyatakan, tak ada pun cikgu tanya soalan dalam cerita tu. Okey, okey boleh? So, okey ada satu lagi cerita. Kita boleh buat macam tu juga. Semasa hari kita semula, setiap, tengok ada perkataan setiap untuk menunjukkan bahawa samanya sama, setiap kalinya sama. Okay, setiap murid di dalam sebuah kelas dengan 29 murid membawa 4 buah majalah. Okay, dari rumah masing-masing. Maksudnya 29 orang murid tu, murid pertama bawa 4 majalah, murid kedua bawa 4 majalah, murid ketiga bawa 4 majalah dan seterusnya. Semua orang bawa 4 majalah. Soalnya berulang-ulang. Jadi jumlah majalah yang terkumpul ialah 116 buah. Okay, boleh? Kita tengok senang je sebenarnya. Kita tengok contoh yang kedua. Yang ini untuk contoh bahagi pula. Untuk contoh bahagi. Okay, 60 bahagi 5 sama dengan 12. Okay. Cikgu nak gunakan 60 ekor kucing. Okay, cikgu nak gunakan kucing lah, kucing. Logik sih ada 60 ekor kucing. Logik tak? Kalau cikgu guna 60 ekor kucing. Tak. Logik sih? Tak logik? Okey, apa yang logik? Tak. Okey, bagi 5. apa yang Gula-gula. Okey, gula-gula. Okey, very good. Okey, gula-gula. Kita guna gula-gula. Masya? Apa yang kita nak buat dengan gula-gula tu? Bagi 5. Gula-gula ambil mempunyai. Bagi 5, kita nak bahagi 5 ialah kita nak bahagi dengan orang kah? Kita nak masukkan dalam plastik? Bagi dengan kawan-kawan. Okey, bagi dengan kawan-kawan. Okey, kita guna perkataan kawan-kawan. Okey. Jadi 5 orang kawan lah. Okey. Jadi
Okey. Berdasarkan kepada kata kunci ni, cikgu buat saya ada 60 biji gula. Okey. Saya bahagikan sama banyak. Sama banyak. Mesti perkataan sama banyak kepada 4. Salah. Berapa orang tak? 5. 5 orang kawan saya. Jadi setiap seorang mendapat 12 biji gula-gula. Okey, kita tengok Kita cek. Tengok. 60. Okey, cikgu ada 60 dekat sini. 5 ada dekat situ, cikgu Mada. 12 ada dekat situ. Okey, kata kunci cikgu gunakan bahagikan sama banyak. Kemudian cikgu cakap setiap seorang. Okey? Okey, kita tengok contoh lain. Puan Chan telah membeli 60 ekor udang dan memasukkan, yang ini dia tak bagi dengan orang, dia masukkan dalam bekas. Okey, memasukkan dalam bekas satu, ada 5 bekas semuanya. Okey, dia memasukkan udang itu ke dalam 5 buah bekas sama banyak. Maksudnya bekas 1 sama banyak dengan bekas 2, dengan bekas 3, dengan bekas 4 dan juga bekas 5. Dan setiap bekas itu mempunyai 12 ekor udang. Okey. Awak dah sedia nak cuba? Awak dah sedia belum nak cuba? Okey. Cikgu nak awak cuba soalan tu. 7 darab 100 sama dengan 700. Cikgu buka komen Cikgu tak boleh nak. Setting. Alah, cikgu tengah present. Cikgu buka. Okey, awak boleh type jawapan awak dekat bahagian mesej. Okey, siapa nak cuba boleh type dekat situ. Soalannya tadi 7 darab 100 sama dengan 700. Jangan tiru jawapan cikgu, buat cerita awak sendiri. Mesej tahu ya tempat mesej ya. Ada dekat titik 3. Nampak si titik 3? Awak pakai telefon nak? Awak nampak si titik 3? Dekat sebelah Bukan bawah. laptop. Cik tahu gila. Okey. Siapa yang nak cuba? Boleh type dekat situ. 7 darab 100 sama dengan 700. Okey, type jawapan awak. Ataupun awak nak bagi tahu cikgu. Siapa mau cuba bagi tahu cikgu apa jawapan? Apa cerita yang awak boleh reka? Azhar mau cuba? Azhar mau cuba? Syamimi mau cuba? Syamimi mau cuba sih? Mu cikgu Madah macam tu contohlah cikgu ada 7 pokok rambutan. 7 pokok rambutan. Kemudian 100 tu? 100 tu apa? Pokok rambutan ada apa? Buah. Pokok buah ada rambutan. Pokok rambutan ada buah rambutan. Betul. Okey, jadi 100 buah setiap pokok. Jadi 700 ni, yang 700 ni adalah jumlah untuk 7 buah pokok. Jadi siapa yang boleh bagi tahu cikgu ceritanya kalau pakai pokok rambutan dengan buah rambutan ni?
Saya boleh bagi tahu. Saya boleh bagi tahu. Razin? Kami guna cara kami diimpun. Kata ada di chat. Okey. Razin tengah typing. Okey, siapa lagi nak cuba? Siapa nak cuba? Cikgu buka chat bukan untuk awak chat sekarang. Cikgu suruh awak jawab soalan. Type cerita awak. Bukan nak type K-pop kah? Bukannya type I love you, you love me kah? Tidak. Fayat, ada Fayat sih? Saya sih nampak Fayat. Fayat ada kan? Fayat mau cuba? Fayat boleh bagi tahu cikgu cerita Fayat? Boleh lah. Okey, cerita Fayat. Okey, cuba bagi tahu. Apa cerita Fayat? Okey, jom Fayat. On microphone. Cikgu, bolehkah mulakan daripada jawapannya? Masih Kami boleh? rasa masih boleh. Sebab kalau mula dari belakang, itu jadi bahagi. Okey. Saya nampak ada satu mesej dekat sini. Pada sepanjang 7 hari lepas, saya berjaya menjual 100 bungkus nasi lemak sehari. Bagus. Jumlah nasi lemak yang terjual ialah 700 bungkus. Sekejap cikgu tulis itu. Sepanjang 7 hari lepas, saya berjaya menjual 100 bungkus nasi lemak sehari. Jumlah nasi lemak yang terjual ialah 700 bungkus. Okey, jom kita semak. Kita tengok Okey. Okey, 7 ada dinyatakan 7 dalam ni. 100 ada dinyatakan 100. Okey, 700 ada dinyatakan 700 dekat sini. Okey, kemudian dia menggunakan kata kunci jumlah. Okey, jumlah. Okey, jadi sepanjang 7 hari lepas saya berjaya menjual 100 bungkus nasi lemak sehari. Jumlah nasi lemak yang terjual ialah 700 bungkus. Okey, betul. Okey. Okey, ada lagi dekat komen sini cakap sebuah dusun ada 7 batang pokok durian, betul? Setiap pokok menghasilkan, bagus ada perkataan setiap. Setiap pokok menghasilkan 100 biji buah durian. Jumlah buah durian adalah 700 biji. Betul. Okey. Dusun nenek saya ada 7 buah pokok rambutan. Ada 100 biji buah rambutan di setiap pokok rambutan nenek saya. Jumlah keseluruhan buah rambutan nenek saya ialah 700 biji. Okey, betul. Saya ada 7 batang pokok rambutan. Setiap batang pokok rambutan ada 100 biji rambutan. Bermakna 7 batang pokok ada 700 biji rambutan. Pun betul. Okey, pun betul. Semua yang awak type dekat message tu menunjukkan bahawa ada pengulangan. Okey, setiap pokok ada 100. Pokok 1 ada 100, pokok 2 ada 100, pokok 3 ada 100 dan jumlah semua pokok tu adalah 700. Okey. Cikgu ada cerita ni pun. Yang tu. Tengok yang ni. Seorang penghantar surat khabar menghantar 100 naskah surat khabar sehari. Okey, dalam 7 hari dia menghantar sejumlah 700 naskah surat khabar. Okey, hari Isnin dia hantar 100, hari Selasa 100, seterusnya 100, 100, 100 selama 7 hari. Jadi jumlah 7 hari itu adalah 700 surat khabar. Okey, kalau bahagi yang ini pula. 215 bahagi 8 sama dengan 26 baki 7. Okey, kita guna balik rambutan tadi tu. Okey, kita guna balik rambutan tadi tu. Rambutan. Ada 215 rambutan. Masukkan dalam 8 bakul. Okey, sekarang macam mana kita nak buat dengan baki 7 ni pula? Okey, cuba awak buat. Okey, kita gunakan yang rambutan tadi. Ada 215 rambutan. Masukkan dalam 8 bakul.
Okay, ada siapa yang nak bagi tahu jawapan secara lisan? Boleh bagi tahu cikgu. On mikrofon awak boleh cakap. Siapa cikgu? Siapa cikgu? Sabar Indah, sikit. Okay, boleh cakap pejak, boleh cakap. Mau type boleh, mau cakap pun boleh. Apa hal Erina tiba-tiba type 3? Okey, siapa tu? Dasrel. Ada yang pakai akaun mak dengan ayah tu, cikgu si dapat kena pasti nama. Dasrel masih bercerita pasal yang darab tadi. Hari raya, kelas saya mendapat 7 sampul raya. Setiap sampul saya dapat 100. Jumlah duit raya saya berjumlah RM700. Okey, betul. Azhar ada 7 orang nenek. Setiap nenek memberi Azhar RM100 pada hari raya. Jadi Azhar mendapat RM700. Betul. Okey. Sekarang kita nak buat yang bahagi tu pula. Macam mana kita nak buat bahagi ni? 215 rambutan, 8 bakul. Syamira ialah Adira. Adira belum hantar lagi kerja dengan cikgu Adira. Cikgu tunggu je kerja dari Adira tu. Ya. Fayat. Fayat tadi si mau cuba. Fayat, on mikrofon. Cuba Fayat. Cuba. Saya ada, okey. Saya ada Saya ada apa? Saya ada apa? Saya ada 215 pensel. Pensel, okey. Ya. Dan saya ada 8. Kita mau daripada banyak kita nak jadi untuk bahagi. Sama ada awak kongsikan ataupun awak berikan, okey? Jadi saya ada. Pas ya. Mungkin daripada pensel tu awak boleh letakkan dalam 8 bekas kah? Mau? Okey, jadi saya letakkan. Teruskan saya letakkan pensel di bekas. Ke dalam berapa bekas? 8 bekas. 8 bekas. Ingat apa perkataannya? Secara sama banyak. Okey? Pas ya? Yang tu 26 bagi 7 tu. Setiap bekas ada berapa? Ada 26 batang pensel dan Pas ya? Dan 7 batang apa? Bagi pensel yang tidak dapat dimasukkan di dalam bekas. Okey. Kita orang tulis kacak sikit. Jangan tengok tulisan cikgu. Okey. Jadi, kita tengok contoh yang cikgu ada. Seorang penjual buah-buahan. Okey, konsep bahagi tadi. Ini daripada banyak-banyak. Kita nak bahagikannya kepada sikit-sikit. Okey. Ingat tak konsep bahagi tu. Kita daripada banyak-banyak barang tu kita nak bahagikan kepada tempat sikit-sikit. Okey, jadi seorang penjual buah-buahan membahagikan 215 biji jambu ke dalam 8 bungkus plastik. Okay, setiap plastik mempunyai 26 biji jambu. Terdapat baki 7 jambu. 7 jambu ni tadi adalah yang tidak dapat dimasukkan ke dalam plastik. Si cukup nak masukkan. Okay, jadi si cukup RM8. Okay, boleh? Okay, now. Kita nak tengok apa kesalahan sebab cikgu ada kelas lagi dengan Ibnu Sina lepas ni. Okay, kalau cikgu ada cerita ni. Sebuah kedai runcit. Kita tengok apa kesalahan. Sebuah kedai runcit telah membeli 17 buah kotak gula sebagai stok di kedainya. Setiap kotak mempunyai 6 bungkus gula. Berapakah bungkus stok gula di kedai itu? Ada satu kesalahan yang sangat nyata.
Apa kesalahan mereka cerita ini? Siapa boleh bagi tahu saya? Soalan. Yes, very good. Siapa yang jawab ya, Tek? Khalif. Okay. Soalan. Dalam mereka cerita, jangan tanya soalan. Kita nak bercerita, kita bagi tahu. Okay, jadi kita jangan tanya soalan. Okay, kalau awak tengok dekat sini, apa operasi sebenarnya dalam soalan ni? Apa operasinya? Kalau kita nak selesaikan lah, apa operasinya? Kalau awak tengok situasi dia, berulang-ulang tak? Sebuah kedai runcit telah membeli 17 buah kotak. 17 kotak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 kotak. Okey, kemudian dia cakap apa? Dalam sebuah kotak mempunyai 6 gula. 6 bungkus gula. Sini 6, sini 6, sini 6. Sini pun 6, 6, 6, 6, 6, 6. Kalau awak tengok dekat situ, adakah awak nampak sesuatu yang berulang tak dekat situ? Ada tak awak nampak sesuatu yang berulang? Okey, apa yang berulang dekat situ? Darab. Yes, operasi darab. Sebab awak nampak nombor berulang. 6. Okey, 6 berulang-ulang kali dan dia suruh cari berapakah jumlah. Jadi ini adalah operasi darab. Betul. Okey, senang je. Kalau awak faham soalan tu, okey, awak akan tahu bagaimana untuk menjawab soalan. Sebab tu kita ringkas cerita dulu untuk awak memahami keadaan. Okey, sekarang kerja rumah awak. Buku aktiviti hari tu, kali tu, minggu tu, dua muka surat kerja rumah. Muka surat 45 dan juga 46. Jap. 2 IG ya kah? 45, Yes. 46. 45 dan 46. Adira dah tahu 2 IG apa lah Adira hantar. Nak kena kerja rumah yang sebelum-sebelum tu juga kena hantar juga. Okey? Okey. Bukan surat Dah? berapa teh? Apa? Bukan surat berapa teh? Sudah sadar. 45 dan 46. Yang dah hantar bagus. Okey, tahniah. Ada ya tu. Japa? Dalam beg saya ada 215. Kalau tengok dekat komen dalam beg saya ada 215 ringgit. Saya hendak membeli mainan berharga 8 ringgit setiap satu. Jadi baki wang saya ada RM7. Okey, betul. Cuma Nyasik masukkan nombor apa tadi nombor? 26. Jadi begitulah saya dapat membeli 26 buah mainan dan baki wang saya adalah RM7. Okey, silap satu je dekat Sia. Saya dah nombor 26. Okey. Dah? Dah salin? So, terima kasih. Itu saja untuk hari ini. Okey, kita akan jumpa lagi minggu hadapan. Kita akan belajar untuk menyelesaikan masalah dan juga untuk mengenal pasti anu. Okey, bye. Bye.